Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Hari ini cikgu ingin membincangkan tajuk ejaan, tanda baca dan imbuhan. Okey, ejaan. Ejaan merupakan perkara yang penting dalam membina ayat. Sekiranya membuat kesalahan ejaan, murid-murid boleh dikurangkan markah. Bagi mengelakkan kesalahan ejaan, murid-murid perlu menyemak setiap kali selesai membina ayat. Kita pergi kepada huruf besar. Huruf besar digunakan bagi huruf pertama kata pada setiap ayat. Contohnya, kedai itu sudah mula beroperasi. Di dalam ayat ini, perkataan kedai, huruf K perlu dibesarkan, tulis dengan huruf besar kerana berada di permulaan ayat. Digunakan di awal kata nama khas. Contoh ayat, Fatimah bersekolah di sekolah kebahasaan Gombak Setia. Di dalam ayat ini terdapat beberapa kata nama khas, iaitu Fatimah, sekolah kebangsaan Gombak Setia. Huruf pertama setiap perkataan bagi kata nama khas perlu ditulis dengan huruf besar. Seterusnya tanda baca. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Tanda baca diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Kita pergi kepada tanda baca yang pertama, tanda notah atau titik. Seterusnya tanda koma, tanda tanya atau soal, tanda seruan, tanda sempang atau sengkang, dan akhir sekali tanda pengikat kata atau petik. Tanda titik atau nota. Tanda titik atau nota digunakan di akhir ayat bagi bukan ayat seruan dan ayat tanya. Contoh ayat, kereta mulai sesak di Lebuh Raya Utara Selatan. Disebabkan ayat ini bukan ayat tanya ataupun ayat seruan, perlu diletakkan titik di hujung ayat. Tanda koma. Tanda koma digunakan bagi mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Contoh ayat, ayah membeli ikan, sayur dan daging. Di dalam ayat ini perlu diletakkan koma kerana bagi mengasingkan kata. Seterusnya digunakan di belakang kata seru. Contoh ayat, wah, cantiknya kereta itu. Ini adalah ayat seruan, maka perlu diletakkan kata seru. Kata seru dan juga koma. Untuk menandakan tempat berhenti sebentar. Contoh ayat, berikan buku latihan ini kepada abangmu, Afif. Di dalam ini terdapat kata tanda koma, jadi perlu berhenti seketika. Seterusnya tanda tanya ataupun tanda soal. Tanda tanya atau tanda soal digunakan dalam ayat tanya. Simbol tanda tanya terletak di hujung ayat tanya. Contoh ayat, siapakah nama ayah kamu? Di dalam ayat ini terdapat tanda tanya kerana ini merupakan ayat tanya. Seterusnya tanda seru. Tanda seru digunakan di dalam ayat seruan. Tanda ini terletak di hujung ayat seruan. Contoh ayat, amboi, banyaknya kamu makan. Di hujung ayat mestilah terletak tanda seru. Tanda sempang. Tanda sempang digunakan untuk kata yang berulang dan kata terganda. Contoh, para penonton bersorak-sorakan apabila nama diumumkan. Penang diumumkan. Tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengambilkan perkataan langsung.
Tanda petik juga digunakan untuk jadual rencana, karangan, novel dan puisi. Contoh ayat. Kamu mesti belajar sekarang, kata ayah kepada Ani. Okay, di sini terdapat tanda petik. Okay. Seterusnya, imbuhan. Imbuhan ialah proses penambahan pada kata dasar. Imbuhan terbagi kepada 3, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan. Okay, kita pergi pada contoh ayat. Pak Cik Amir memandu kereta ke pasar. Perkataan ataupun kata dasar pandu ditambah dengan imbuhan awalan menjadi memandu. Seterusnya kita pergi kepada ayat kedua. Penduduk Taman Harmoni membuat bantahan ke atas pembinaan kilang plastik itu. Okay, di dalam ayat ini kata dasar bantah ditambah dengan imbuhan akhiran menjadi bantahan. Dan ayat terakhir, iaitu ayat ketiga, ombak di pesisiran pantai Sepat sangat besar. Di dalam ayat ini, sisir telah ditambah dengan imbuhan apitan per dan an menjadi persisiran. Kita pergi kepada contoh soalan. Okay, di dalam petikan ini terdapat beberapa kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca. Marilah sama-sama kita mengenal pasti apakah kesalahan tersebut. Okay, yang pertama, melihat. Sepatutnya imbuhan menjadi melihat. Tiupan di sini kesalahan ejaan, huruf O sepatutnya huruf U, tiupan. Pak Cik Abu patutnya kata nama khas. P huruf besar, C huruf besar, Pak Cik Abu. Seterusnya, memainkan sepatutnya dimainkan, titik dan bentuk, B-E-N-T-U-K, bentuk. Akhir sekali. Okay, seterusnya, membawa Amran sepatutnya membawa Amran ke sawah. Dan akhir sekali, hiburan, huruf U sepatutnya. Itu saja daripada cikgu. Harap murid-murid dapat belajar sesuatu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.